Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, sambungan perbincangan kita pada pagi ini 10 hari bulan 9 2022 dalam bab salatul jamaah dalam kitab kita Anak Kunci Syurga. Ni Anak Kunci Syurga yang disyarahkan oleh Al-Faqir Abu Anas ini, muka surat 192. Yang belum ada kitab tu boleh ambil kat belakang tu. Salat berjamaah, muka surat 192. Hukum berjamaah bagi lelaki. Dia fokuskan hukum bagi lelaki yang merdeka. Ada ke lelaki hamba sekarang? Lelaki hamba tak ada. Lelaki memperhambakan diri kepada dunia itu ada. Hukum berjemaah bagi lelaki yang merdeka bagi setiap solat yang difardukan adalah fardu kifayah. Tuan Syekh kita, dia hukum solat jemaah ni ada 3: fardu kifayah, sunat muakkad, dan ada yang mengatakan fardu ain. 3 pandangan. Ada risalah yang saya keluar, tajuk dia Salatul Jamaah. Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah tu kita sebut tentang hukum solat jamaah. Dalam kitab ni Tuan Syekh pilih fardu kifayah. Apa beza di antara sunat muakkad dengan fardu kifayah? Apa beza? Kalau sunat muakkad tu tak ada masalah lah kalau tinggal pun. Tapi kalau fardu kifayah, dalam satu kampung tak ada langsung orang solat jemaah, semua berdosa sekali, laki-laki. Itu perbezaan. Tanda perbezaan antara fardu kifayah dengan sunat muakkad. Sunat muakkad kalau tak buat tidak berdosa, cuma rugi pahala. Tapi fardu kifayah kalau tak buat, satu kampung tak buat, semua berdosa sekali. Karena itulah para jemaah sekalian, bila kita tengok dalam kampung kita ni ada pakcik-pakcik, ada pakcik-pakcik kita yang tolong berkhidmat hidupkan solat jemaah tu, berilah sokongan, pakatlah pergi solat. Kalau ada makan-makan tu hantar biar dia orang, sebab dia yang menyelesaikan masalah dosa satu kampung tu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salat illa qad istahwaza alaihimus syaitan." Tidak ada bagi 3 orang laki-laki dalam sebuah kampung. Kampung kita bukan 3 orang. Kampung kita ada 300, mungkin 3,000 orang, satu taman. Ini kita ada 3 orang je. Ataupun dalam pendalaman. Kita pergi ke badui, pada pasir, pergi masuk hutan ke, tidak mendirikan solat secara berjamaah, melainkan mereka akan dikalahkan oleh syaitan. Istahwaza alif. Orang ni orang yang ditewaskan oleh syaitan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Hadis ni dikeluar oleh Ibnu Hibban. Tengok dalam hadis penuh, panjang lagi hadis, muka surat nota 31. Kita kata alhamdulillah, hadis ini hasan ataupun hadis ini sahih. 3 orang kena ada jemaah. Ini selain solat Jumaat. Adapun solat Jumaat, maka itu fardu ain bagi laki-laki yang tidak uzur. Bagi laki-laki yang tidak uzur, maka bagi dia apa? Bagi dia fardu ain. Menunaikan solat di masjid adalah lebih afdal bagi kaum lelaki. Solat di masjid lebih afdal bagi kaum lelaki. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salat al-maktubah. Solat yang afdal bagi kaum lelaki itu di rumah, melainkan solat fardu. Mana solat sunat afdal di rumah, solat fardu afdal di masjid. Hadis ini tengok nota 32, panjang hadis ni. Rawahul Imam Bukhari dan juga dalam hadis Muslim. Alhamdulillah. Manakala bagi seorang perempuan, suka buat dia hari ni, muslimat senyum lain macam dah.
Manakala bagi seorang perempuan lebih afdal baginya solat sunat di rumah, solat di rumah. Tak pergi dalam masjid. Dalam hadis Nabi kata apa? La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kamu menghalang kaum perempuan untuk solat di masjid. Manakala perempuan nak pergi masjid, jangan halang. Kena beri. Manakala rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tengok nota 33. Kata di Al-Faqir Abu Anas, afallahu anhu wa an walidai. Abu Anas kata apa? Pada zaman dahulu, kebanyakan wanita tidak keluar rumah. Allah sebut dalam Quran, waqarna fi buyutikunna. Wanita, duduk kamu di rumah. Dia tak keluar, duduk di rumah dia. Keluar kerana keperluan hajat. Jadi eloklah mereka teruskan berada di rumah, termasuk waktu solat. Kini wanita banyak di luar rumah kerana bekerja dan sebagainya. Ada bekerja, ada berniaga, ada berpasar-pasar. Pasar pagi dia ada, pasar petang dia ada. Ada supermarket, ada anak market, semua dia ada. Jika waktu solat, balik ke rumah. Waktu lagi keluar rumah, waktu nak solat ya balik rumah. Kita kata tak. Kita katakan eloklah mereka solat berjamaah di masjid. Mereka akan dapat juga mendengar tazkirah dan mengikuti kelas pengajar di masjid. Dalam hadis ini juga Nabi larang para sahabat menghalang para wanita keluar ke masjid kecuali golongan yang tidak patuh syariah dalam bab berpakaian dan lain-lainnya. Nabi kita larangnya kalau wanita itu berhias-hias dengan wangi, dia lagu masjid pun terganggu, orang AJK masjid pun terganggu dengan dia kan. Dia kata makcik ni wangi sangat ni. Jadi kita kata yang tak langgar SOP, yang ni kita suruh solat di rumah. Jadi dalam masalah ini saya dah jawab beberapa kali. Hadis Nabi kita suruh berkata afdal wanita solat di rumah itu ada, tetapi Nabi juga melarang para sahabat daripada menghalang wanita untuk ke masjid. Jadi sekarang ni puan-puan, hajah-hajah muslimat kita, dia pilih sendiri. Kita duduk di luar rumah pagi petang kerja, tiba-tiba bila nak pergi masjid cari hadis solat di rumah. Maka kita kata kita tengok kepada asal kita. Kalau kita memang tak keluar rumah, duduk di rumah je, solat dah di rumah. Tadi kalau kita memang kita berjalan sana sini, bisnes sana, pejabat sini, mesyuarat sana, meeting sini, jadi kekalkanlah kita solat di masjid. Itu banyak kebaikannya yang ada. Solat berjamaah, dapat tazkirah, dapat majlis ilmu dan macam-macam lagi yang kita dapat raih solat di masjid. Jadi saya jamak di antara hadis yang menyebut tentang afdaliyah, kelebihan solat di rumah, dan juga Nabi kita tidak larang. Pernah Ibnu Umar dia dengar anak Ibnu Umar ni nak larang wanita pergi masjid. Boleh jadi wanita dalam ada di kalangan mereka yang tak patuh SOP syariat. Masa dia Umar kata, Nabi SAW kata jangan kamu larang wanita ke masjid. Mu nak larang? Anak dia bertegas, nak larang juga. Umar kata aku tak mau bercakap denganmu. Nabi benar mu nak larang. Itu maknanya Sayyidina Umar membantah keputusan anak dia nak larang wanita daripada pergi ke masjid. Jadi alhamdulillah. Jadi saya kata puan-puan sendirilah yang memilih kita nak solat di masjid ke di rumah, tengok keadaan. Kalau orang yang anak kecil, masyakkah banyak, solat di rumah alhamdulillah adanya hadis tadi. Tapi kalau kita kata dia ni tak bagus ni wanita ni tak pergi masjid lah, tidak boleh. Tapi kalau laki-laki tak pergi masjid, boleh kita kata orang ni kurang bagus. Sebab apa? Sebab dia tak pergi masjid. Tak apa. Baik, tanda tajuk lain pula. Masjid lebih ramai jemaah, lebih afdal, dia punya apa? Dia punya kelebihan. Kita nak cari solat, tempat kita solat di mana? Di masjid yang ramai. Solat yang lebih ramai, bilangan jemaah dilakukan secara berjemaah lebih afdal. Sabda Nabi SAW dalam hadis, tengok hadis ni, tengok nota 35. Wa anna salatar rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu ila akhir hadis. Saya baca terjemahan.
solat seorang lelaki bersama seorang laki-laki yang lain lebih banyak pahala berbanding solat seorang diri. Satu. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka, dan solat dia dengan dua orang yang lain lebih baik pahala daripada solat dia berdua. Solat ma'a salati ma'ar rajulaini. Sesungguhnya Allah lebih suka jemaah yang ramai. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ilallah. Lagi ramai jemaah lagi baik. Sebab itulah saya sebut ni ada jemaah kita ni dia pandai berfalsafah. Dia apa dia falsafah dia? Nak dengar ke tak? Bila dia pergi Mekah, dia baca, dia dengar ceramah. Dia kata Abu Anas ceramah dalam buku Mekah saya tulis. Kelebihan solat di Mekah 100,000. Betul? Di Mekah berapa ribu? 100,000, kan? Di mana 100,000 tu? Semua tanah haram Mekah 100,000. Masa pergi haji pun duduk di land premium. Nah, berapa ribu? 100,000. Duduk di Jannah Duriah 100,000. Duduk di Safwah sama 100,000. Jadi dia pun awak keputusan gini lah Ustaz, kita pakai semaya di hotel lah 100,000 juga. Sedap juga dia punya hujah tu. Kita kata ya akhi, awak duduk di hotel 1 kilometer dengan Masjid Haram. Satu langkah kita pergi masjid, berapa ribu langkah kita berjalan. Nabi kata setiap langkah yang kamu berjalan ke masjid, satu angkat darjat, satu langkah lagi dihapuskan dosa. Berapa banyak kita raih pahala. Masuk dalam masjid ihram, kita boleh beriktikaf. Kita tak boleh iktikaf di lobi hotel. Betul? Dalam masjid haram berapa juta orang solat. Dalam bilik hotel kita berapa orang solat. Tengok Nabi kata wa ma kasura fa huwa ahabbu. Solat di belakang imam masjid haram, duduk iktikaf dalam masjid. Masjid haram pula tak ada di tempat kita. Kita kata melangkahlah kamu ke Masjid Haram, jangan berpalasapah. Duduk di masjid pun sama 100,000 juga. Kita kata betul lah 100,000. Tak boleh nak engkar yang tu. Tetapi saya buat analogi mudah lah untuk sahabat-sahabat kita yang seperti ini. Kita kata apa? Kita kata tuan-tuan, orang yang pernah naik kapal terbang, bukan Air Asia ni, kapal terbang biasa, sama ke tak orang duduk di depan dengan orang duduk belakang? Sama ke tak sama? Sama? Sama tu tak aja duduk depan tu. Kita sekali-sekala sahabat-sahabat bagi duduk depan ni, tak saya duduk dah belakang. Dia kata Ustaz tak ada seat penuh, tukar kau tempat lain. Tak boleh dah. Duduk depan ni Masya Allah tabarakallah. Hai buka naik tu belum duduk tak pakai tali pinggang lagi. Mari dah. Dengan kahwa araknya, dengan buah tamar hok comel tu. Oh Masya Allah, duduk belakang tengok puah panggil pecek lapu 3 kali tak masuk lagi. Ni marah pula orang kapal terbang ni, jangan marah ni, gurai ni dah. Nak ibarat analogi kata orang duduk depan tak sama dengan orang belakang. Ni kita solat dalam Masjid Haram dengan jamaah yang ramai, dengan bilangan yang begitu. Awak nak pasapah 100,000 di hotel. Macam mana kita punya pemikiran? Kita kata jauh sangat jarak. Wadah. Jadi kalau ada kawan-kawan cakap macam ni, ini jawapan dia. Betul, 100,000 semua. Tapi 100,000 macam kita naik kapal terbang lah, pergi Jeddah semua, turun kat Jeddah, tapi yang duduk depan dengan belakang tak sama. Ini solat dalam masjid, menapak berjalan ke masjid dengan jemaah bilangan yang juta orang bilangan. Kita kata Masya Allah, beriktikaf dalam Masjid Haram, duduk depan Kaabah. Berapa banyak kita punya kelebihan. Tuan-tuan jangan lagi hapuskan kemalasan, tinggalkan falsafah-falsafah itu. Mari kita kuatkan semangat untuk beribadat di tanah haram. Baik, timbul lagi soalan. Saya jawab kepada soalan yang sudah ditimbulkan. Contohnya, kita ni ada surau di taman. Nah, di taman kita ada surau. Berapa orang solat? Ada 20 orang. Ada kadang-kadang 30 orang, kadang-kadang 10 orang. Tapi kalau kita pergi ke masjid besar, berapa ratus orang solat? 500, 100 orang. Sekarang ni saya nak pergi masjid besar ke nak solat di taman? Macam mana mau jawab? Ini kita balik kepada maqasid. Ilmu maqasid, ilmu objektif, maslahah, mafsadah. Kalau semua berfikir macam ni, jawabnya masjid surau kita di taman tutup ke buka? Tutup.
tak ada orang dan akan mati surau. Maka kita mengatakan afdal, lebih baik kita hidupkan surau di taman kita ataupun masjid kita daripada kita pergi masjid yang besar yang menyebabkan surau ini akan tutup. Itu dipanggil aulawiyat, keutamaan. Sebab Nabi larang mana-mana satu kampung, satu taman yang ada beberapa orang laki-laki tu tidak mendirikan solat jemaah, istahwaza alaihimus syaitan, akan dikacau oleh syaitan. Sekarang ni kita mau lawan syaitan. Sebab itulah mana-mana kampung yang tinggi, dia ramai dia punya ahli masjid, dia lagi kuat, lagi kalah syaitan untuk lawan dia. Jadi kita ingat boleh jelas lah situ insya-Allah. Jadi kita kekalkan di masjid kita, kecuali contohnya masjid kita ni dah ramai, surau kita ni kecil, orang dah full, bolehlah kita pergi masjid lain ataupun ada majlis. Contohnya di masjid ni ada kuliah yang tak ada di tempat kita, jadi kita terpaksa bagi tahulah kepada sahabat-sahabat, kamu yang tak nak pergi dengar kuliah tu, solat di sini, aku nak pergi di sana kerana ada majlis, ada ilmu, ada majlis ilmu, majlis pendidikan yang kita nak belajar. Kita kata ada maslahahnya, alhamdulillah. Wadah? Terjawab soalan, dua soalan terjawab. Nak solat di masjid haram ke nak solat di hotel? Jawabnya solat di masjid haram, alhamdulillah. Nak solat di masjid taman ke nak solat di masjid besar? Tengok keadaan. Kalau kita pergi tak menjejahkan solat jemaah di sini, pakcik-pakcik yang tua-tua ni dia maintain, dia tak akan pergi lain dah. Boleh kita tinggalkan sekali-sekala untuk meraih pahala yang lebih banyak. Kita kata alhamdulillah. Ini dia panggil ilmu maslahah, nak jaga kepentingan. Bahkan kata di para ulama, menjaga solat, tulis ni kaedah ni, menjaga solat lebih baik daripada jaga tempat solat. Menjaga solat lebih baik daripada menjaga tempat solat. Contohnya, kalau kita pergi ke masjid di taman kita, walaupun tak ramai, tapi kita sempat lagi solat qabliyah, kita sempat lagi takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau kita pergi masjid jauh, mungkin dalam perjalanan itu ada jam, kita pun tak sempat qabliyah, sampai di masjid kita masbuk 2 rakaat, maka jawab dianya, solat di masjid, menjaga solat, dapat takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada mendapat 2 masbuk di masjid yang ramai orang. Kerana itu jaga solat lebih baik daripada menjaga tempat solat. Kes ni berlaku pada kami waktu di Madinah tu. Sana punya hostel, rumah yang dibagi oleh universiti, depan kita tu, tengah-tengah tu ada satu masjid kecil. Orang yang pergi Madinah sekarang, belakang hotel Oberoi itu ada masjid, dia panggil Masjid Bukhari. Biasa ada Masjid Bukhari. Masjid Bukhari tengah jalan, Masjid Nabi depan. Jadi kita sampai Masjid Bukhari orang qamat. Kalau kita masuk sempat takbiratul ihram. Kalau pergi Masjid Nabi mungkin masbuk 2 rakaat. Sebab jauh juga berjalan. Tanya Tok Syekh besar, Syekh, nusalli hina wala nusalli hina? Dia kata hifaz ala salah, menjaga solat itu sendiri lebih afdal daripada menjaga tempat solat. Tidak dinafikan solat di Masjid Nabi 1000, tapi nak jaga solat, mana nak kita sempat takbiratul ihram bersama imam, sudah sekali ke imam, lebih baik daripada kita masbuk jalan tengah jalan. Itu dia punya kaedah. Wallahu a'lam. Mai, takut tak habis kita main tajuk. Ini adab bagi seorang imam. Imam pula. Ini untuk imam. Ini tadi untuk kita memilih tempat solat. Disunatkan kepada imam untuk meringankan dalam solat serta melakukan sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Maknanya imam diminta supaya ringankan, maknanya jangan panjang sangat. Sebab depan kita tu ramai, di belakang kita tu ramai kategori orang. Ada orang tua, ada orang nak cepat, ada orang yang uzuran, macam-macam. Tapi kena jagalah. Oh, saya nak ringkas ni, sunat tak ada belaka. La, kena jaga sunat ab'adnya, sunat hay'ah kena jaga. Cuma kita tidak terlalu panjang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok nota 36 tu hadis penuh. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, seorang laki-laki mari tanya Nabi, la akadu udriku salam mimma yutawwilu bina fulan. Dia kata, Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hampir dapat mengikut solat yang dipanjangkan oleh seorang hamba Allah ni. Jadi saya
hampir tak nak pergi solat di sini sebab imam tu baca panjang sangat. Bila Nabi dengar, Nabi marah. Tengok ni. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban. Aku tak tengok Nabi marah dalam nasihat dia pada hari itu. Nabi kata, ayuhan nas innakum munafirun. Hei manusia, mu jangan jadi orang yang munafirun, menyusahkan orang, menyebabkan orang lari daripada masjid. Faman shalla bin nas, tengok hadis. Iza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Bila kamu jadi imam salat, ringankan salat. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wa zal hajah. Kerana mereka ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang punya keperluan emergency nak pergi tandas contohnya, ataupun lebih-lebih lagi kalau masjid kita ni masjid di tepi ni di orang panggil apa tempat stesen ni RNR. Yang ni jangan panjang. Dia kadang-kadang imam dia tak tengok belakang, dia tengok dia je, tengok depan. Orang berhenti satu bas. RNR ni biasa dia boleh muat lah 10-15 orang. Itu pun besar tu. Kalau tidak boleh muat 3-4 orang. Kita dengan baca panjang, lepas baca panjang, dah lah baca panjang, wirid pula panjang, orang lain berdiri kat kata-kata ini memang tak prihatin. Kalau boleh pergi tarik imam tu keluar, tarik je. Kata Pak Imam, belakang awak ni ramai lagi orang nak salat. Lebih-lebih lagi yang salat di airport. Flight saya pukul 9, maghrib pukul 7.30 dah. Kita relax lah. Tapi kita kena ingat, mungkin ada sahabat kita yang nak salat sekali dengan kita ni, flight dia pukul 8.30. Jadi kalau kita panjang, kelang kabut kawan ni, apa tu email ni? Ini airport ni. Airport kapal terbang ni bukan yang main hon-hon, berapa orang lagi tak masuk dah. Kalau bah dia tunggu saya sekejap dah. Pilot boleh tunggu kejap. Tak tunggu dah. Habis dia tutup pintu, assalamualaikum. Dia kata apa? Jadi kita kena faham suasana. Suasana kalau masjid kampung tak ada lah orang nak kelang kabut, tapi ada orang tua, ada zal haja, ada orang yang sakit, ada orang yang tak larat berdiri. Kita pendekkan. Tapi setakat yang kalau setakat satu muka, 2,5 muka, satu muka tu jangan kata panjang. Pendek-pendek Nabi pun satu surah juga dia baca kan. Jadi kita kata tengok urus suasana kita hari ni. Suasana yang ada pada kita. Kita tengok. Tamaklah kita, maknanya imam kena prihatin. Kadang-kadang ni pengalaman saya pergi kuliah. Bila lebih waktu panjang sikit, kita kuliah ni, orang panggil kuliah perdana ni kena panjang juga. Kalau pendek, orang datang jauh nak dengar penceramah pun pergi jauh, tiba-tiba bagi 30 minit nanya kawan. Bila kita panjang, dia tak mau azan. Bila kita suruh azan, dia azan. Lepas azan terus dia iqamat, tak ada solat qabliyah. Kenapa? Dah lewat. Tak apalah, dia lewat kan, cepatlah. Boleh ke mikrofon ke imam, masya-Allah dia baca panjang. Selepas solat dia wirid pula panjang, kita kata bagi aku ceramah panjang kalau macam ni. Jadi kadang-kadang kita tak seimbang. Nak jaga masa tapi guna masa pula lebih. Wallahu alam. Ini marah ke imam pula ni. Baik, kita berpindah kepada sunat mengulangi solat fardu. Tulis tajuk baru pula. Sunat mengulangi solat fardu jika masih ada masa. Tulis tajuk dia. Tajuk kena tulis tepi-tepi baru kita faham. Sunat mengulangi solat fardu sekiranya masih dalam waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang laki-laki yang tidak turut serta solat bersama baginda kerana mereka sudah solat di tempat mereka. Cerita dia panjang sikit. Cerita dia panjang di sini. Waktu Nabi kita solat di Mina, tulis ni, tengok nota 37 tu. Kata di Jabir bin Yazid bin Aswad Al-Amiri an abihi qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu hajjatahu. Aku pergi haji sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu solat di Mina, solat subuh di Mina. Tanda ni tuan. Penting ni fakta ni, solat subuh di Mina. Di Masjid Khif. Masjid Khif ni masjid Mina besar tu, dekat tempat melontar tu. Ada yang pergi, ada yang tengok saja. Ada sahabat kita ni, dia pergi melawat. Melawat apa? Melawat Masjid Khif.
Falamma qada salatahu wan harafa iza huwa birajulaini. Nabi solat, Nabi berpaling belakang, dia tengok dua orang tak solat duduk tepi sana. Faqala alayya bihima. Nabi kata panggil dua orang mari sini. Faji'a bihima. Tur'adu. Bila mari menggigir dua orang, sudahlah kena marah ke Nabi. Qala ma mana'akuma an tusallaya ma'ana. Nabi tanya, kenapa kamu tak solat bersama kami? Kenapa tak solat sekali dengan kita? Kenapa? Qala ya Rasulullah inna kunna qad sallaina fi rihalina. Rasulullah, kami dah solat tadi dekat kemah. Di kemah tadi kami dah solat. Jadi kami tak solat di sini, relax. Qala sallallahu fala taf'ala. Nabi kata lain kali jangan buat. Tengok hadis. Iza sallaituma fi rihalikuma, apabila kamu sudah solat di tempat kamu, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kamu datang ke masjid tempat solat berjamaah, fa salliya ma'ahum, maka adalah kamu turut solat bersama mereka itu, fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya solat yang kedua itu adalah solat sunat bagi kamu berdua. Solat sunat bagi kamu berdua. Hadis ini dalam Tirmizi, sanad dia sahih. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita nak faham di sini? Sekarang ni ada timbul beberapa soalan daripada suami yang prihatin. Dia kata, Ustaz, saya ni sayang kepada isteri dengan anak-anak. Kata semua orang atas dunia ni sayang isteri anak-anak. Yang tak sayang tu ada masalah. Habis, boleh tak saya solat berjamaah dengan anak-anak di rumah, tak mau pergi masjid? Kata tak boleh. Oh, kesianlah dia orang nak jamaah, nak didik anak ni. Semangat bapak ni nak didik anak solat jemaah ni. Kata-kata tak ada masalah. Awak pergi masjid, solat bersama imam, jadi makmum. Lepas imam solat, sudah bagi salam, bagi zikir lepas solat sikit-sikit, balik rumah, isteri dengan anak-anak sudah bersedia di atas sejadah tempat solat. Kita jadi imam pula. Itu baru betul. Macam kes zaman Covid pun ni kan, kanak-kanak tak boleh pergi masjid. Kita nak buat anak tak boleh. Jadi ayah pergi solat di masjid, lepas solat balik jadi imam di rumah. Untuk family, untuk keluarga, tak boleh. Mana boleh? Mana boleh apanya? Tengok ni, hadis cerita Nabi ni, salatul subhi, Nabi solat subuh. Mana Nabi kita ulang balik solat subuh, sebab solat yang pertama tadi jadi yang fardunya, tapi solat yang kedua itu sunat. Solat yang kedua itu sunat bagi kita, tapi selesai masalah, boleh kita ulang dua kali. Sesat banyak masalah. Jangan jadi orang, saya tak pergi masjid dah sekarang ni sebab kesian ke anak-anak dengan umi dia lah. Nak solat di rumah. Kita kata tak ada kesian, memang kita kena kesian, tapi kita pergi solat jemaah, lepas tu kita balik jadi imam. Baru betul. Jelas dah itu. Barulah dia betul dia punya perjalanan. Kalau tidak, salah dia punya maklumat. Kerana sayang kepada anak isteri, kita tak pergi masjid lah, tidak boleh. Dalam hadis lain ada satu kes, Nabi selesai daripada solat berjamaah, tiba-tiba masuk sahabat terlewat. Nabi kata, man tasaddaqa alaih, siapa dia boleh sedekah kepada sahabat ni? Mana kalau dia solat seorang, pahala satu. Kalau solat berjamaah boleh pahala berjamaah. Nabi kata, man tasaddaqa, siapa dia nak sedekah ke dia? Jadi bangun sahabat. Ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar yang bangun, ada sahabat orang lain. Yang penting sahabat ni bangun, pergi solat dengan dia. Dia solat berjamaah dua tu. Dia solat jemaah paling kurang dua orang solat jemaah. Mana Nabi kita solat sahabat ni yang kedua itu ulangan sunat. Yang pertama itu fardu. Jadi mana boleh kita solat mengulangi solat fardu sekiranya ada keperluan. Contohnya kita sampai di masjid, sampai di RNA ke, tak ada orang, kita masuk seorang kita ya, tunggu tak ada orang, kita pun solat Allahu Akbar. Lepas kita solat Assalamualaikum, satu bah berhenti. Yang masuk masjid ni pula nampak ada macam imam lah, ustaz-ustaz dia nak solat jemaah. Elok kita i'adah, kita ulang balik solat, kerana yang pentingnya solat yang kedua tu lebih afdal daripada yang pertama. Yang pertama tu fardu bagi kita tapi seorang, ia ni jadi sunat bagi kita tapi berjamaah, jadi kita ulang balik. Dia panggil i'adatus solat, ulang balik solat, kerana ada yang lebih afdal, yang lebih baik, jadi kita ulang. Kena buat lah.
Cuma bagi ana lah, macam mana kita nak ubah persepsi fenomena masyarakat ni sukar. Berhenti di masjid tepi jalan, RNR ke mana, kita panggil lah orang, mari solat jemaah. Yang kita panggil 2 orang tu mari. Bila kita angkat takbir, yang baru masuk seorang sana seorang sini, dia tak akan masuk. Bila kita tanya kenapa tak solat, saya tak tahu tuan ni jamak ke qasar ke tidak. Boleh jadi kita kena buat juga macam di negara Oman. Di Oman ke dulu? Dubai. Dubai tak? Di Oman ni negara Ibadi. Tahu Ibadi? Ibadi ni cawangan daripada mazhab Khawarij. Pekoh dia tak boleh beza niat. Tak boleh beza niat. Kalau imam niat zuhur, makmum asar batal. Kita mazhab Syafi'i tak apa, imam tarawih kita salat isya boleh. Beza. Jadi kalau kita pergi di masjid dia ada tulisan asar isya. Sebab buat Ibadi ni dia akan jamak solat. Dia solat. Dia lepas mayat zuhur dia jamak, tapi dia tak qasar. Jamak tamam. Macam orang Mina, orang tabung haji di Mina tu. Dia tulis asar. Maknanya bila dia nak solat asar, dia letak tulisan kat belakang. Kalau kita baru masuk masjid, kita pergi ikut dia berhenti. Dia kata mu telah membatalkan solat aku. Macam-macam je raya. Dia tak boleh jadi di RNN kena tulis juga. Qasar tamam boleh. Kalau kita nak qasar tulis itu. Qasar tak itu. Kena bagi cadangan juga. Dah. Tapi dia tak masuk juga kasar. Tak masuk juga. Dia solat seorang-seorang juga kat tepi dinding itu. Macam mana kita nak buat satu fenomena yang sukar untuk kita nak ubah persepsi masyarakat kita dalam masalah solatul jamaah. Payah. Ana sendirilah menghadapi masalah ini. Bila kita berhenti, ana akan tunggu. Tengok ada orang ambil wuduk, tunggu. Mari solat jemaah. Yalah, kadang-kadang surau tu kecil, boleh 10 orang, cukup. Tapi kalau masuk yang kemudian ni, kalau kita dah angkat takbir, dia tak akan ikut. Itu masalah yang berlaku pada masyarakat kita. Kita kena bagilah kepahaman, penjelasan tu kena beli lagi, supaya masyarakat lebih cerdik dalam masalah solatul jamaah. Baik. Kita berpindah kepada tajuk keuzuran meninggalkan salatul jamaah. Ni tajuk ni menggembirakan kita ni. Benda-benda perkara-perkara uzur yang orang tak payah pergi solat jemaah. Apa dia uzur? Tengok kitab. Dibolehkan meninggalkan solat jemaah disebabkan uzur. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, dia kata apa? Tengok 38. Hadis ini sahih. Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Sesiapa yang mendengar azan dan dia tidak datang solat berjamaah, maka tidak ada solat yang sempurna baginya. Tak sempurna, bukan tak sah. Sebab kita pegang dengan mazhab yang mengatakan solat jemaah ni fardu kifayah atau sunat muakkad, bukannya fardu ain, bukannya wajib. Melainkan kerana uzur. Kalau uzur dimaafkan, maka sebahagian daripada keuzuran itu adalah disebabkan yang pertama hujan. Hujan. Duk Malaysia kat uzur selalu. Sebab tu kalau kita pergi hari hujan nak ceramah tak ada orang, pengurusi bisi awal lagi, maaflah ustaz hujan. Kata kapo ni hujan baru-baru ke hujan sentiasa? Kalau tengok kau prestasi jemaah mari tu hujan semua sini. Sebab surau dia tak ada orang pun. Jadi dia cari alasan hujan. Jadi hujan ni hujan yang lebat lah. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abi Malih, daripada bapaknya. Beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaibiyah, tahun yang ke-6 hijrah tu. Lalu terkena hujan turun. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam suruh bila dia bagi tahu, sallu fi rihalikum, solatlah kamu di tempat kamu berada. Jadi di sini kata di para ulama, kalau hujan tu membasahkan kita, hujan tu basah ataupun hujan yang membahayakan, macam hujan di Mekah tu, kalau hujan lebat sikit, jalan dia penuh air dan kereta-kereta pun boleh terbalik masuk dalam parit macam-macam. Hujan di Malaysia ni biasa ya. Tidaklah menjadi alasan sangat. Tapi kalau nak beralasan kerana hujan pun kebetulan tak apa nak gidah tu bolehlah sekali-sekala.
Mana itu dia panggil keuzuran kerana hujan yang membasahkan kita dan boleh masyakkah. Mana kita pergi jalan licin dan sebagainya, jadi eloklah kita tak boleh tak pergi. Sebahagian daripada keuzuran yang lain adalah apabila berlakunya angin yang kuat pada waktu malam. Angin kuat, ribut, kalau kita pergi takut. Maka Nabi SAW bersabda pada malam angin yang kuat dan hujan, Nabi suruh sahabat dia bagi tahu, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, solatlah di tempat kamu berada, kerana nak mari sini susah, ataupun tempat itu sendiri pun nak berkumpul tak boleh. Tengok dalam hadis ni, hadis Ibnu Umar, dia kata fi lailatin baridah, pada malam yang sejuk, dia kata solatlah kamu di kemah kamu, kerana Nabi SAW kana ya'muru muazzinan, Nabi suruh muazzin dia Bilal, suruh kata selepas daripada azan, ala sallu fi rihal, solatlah di tempat kamu fi lailatil baridah awil matirah fis safar, ketika malam sejuk ataupun malam hujan dalam musafir. Jadi boleh jadi kalau pergi nak berkumpul pun tak boleh, kemah kecil, jadi solat masing-masing dalam kemah di tempat kamu berada. Itu salah satu daripada keuzuran hujan. Jadi kita kata oleh kerana hujan ni ada satu keuzuran, tengok keadaan. Kalau pergi keluar rumah tu berbahaya, kita solatlah di rumah kita. Baik, ingat tak ala sallu fi rihalikum ni mula-mula mari Covid dulu. Mula-mula mari Covid, pejabat agama bagi panduan kepada Bilal, ala sallu fi rihalikum, ketika masjid ditutup. Ingat berapa hari ya, lepas tu tak boleh nak cakap rihalikum, pakai masjid pun kena tutup dah, tak ada reha-reha, pakai senyap gitu ya. Ada setengah masjid tu azan, setengah tidak. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, sebahagian daripada keuzuran yang lain adalah lapar dan dahaga ketika makanan hampir sampai. Kita ni lapar sangat, makna kalau tak makan ni duduk mikir dalam solat, cara aku nak makan ya. Maka ketika itu kita kena apa? Kita makan dulu. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu. Apabila dihantarkan makan malam kepada kamu dan terdengar laungan iqamat oleh muazzin, maka dahulukan oleh kamu makan makanan itu dan jangan makan secara tergesa-gesa sehingga selesai makan. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Habis macam mana kita nak buat? Kita kena tengok sahabat Nabi dia makan nasi berapa lauk? Tom yam, lagi ikan tiga rasa, apa lagi ada? Dia makan roti dengan idam. Lauk dia tu kadang-kadang khal, cuka, dia celuk je makan bismillah. Sekejap je dia makan. Imam dia baca wal asri ke baca suratul qiyamah, imam dia pun baca panjang, mungkin 2 muka, mungkin 3 muka. Kalau setakat nak celuk roti dalam cuka boleh lagi. Kita hari ni kalau kita bismillah, orang sudah zikir pun tak sudah lagi. Kena tengoklah, itu dia panggil uruf suasana. Itu pun kalau kadang-kadang lapar sangat. Tapi ni yang tak tahannya, dia baca hadis ni, dia pergi minta makanan restoran tepi masjid. Bila kita kata kenapa tak pergi masjid tu, Nabi suruh makan dulu. Awak pergi masuk restoran orang nak azan tu buat apa? Kalau pergi order tak apa. Tak, sekarang ni pukul 8.30, azan pukul 8.40. Saya nak makan pukul 9. Ikan tiga rasa ke apa benda buat. Pukul 9 kita mari lepas solat Isyak, ada makanan. Boleh lah. Ni tidak ni percari alasan dengan hadis ni untuk tidak pergi masjid, walaupun rumah tepi masjid, restoran tepi masjid kita kata jangan buat macam tu. Malu kita dengan para malaikat yang nak tulis apa ni. Orang nak solat kau makan situ. Jadi kita betul lah hadis ni memang ada disebut oleh Nabi SAW, kalau diberi makanan dan kita dalam keadaan yang kita lapar, makan dulu, takut kita duk khayal, duk mikir bila nak habis. Jadi kita kena tengoklah juga. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan timbul isu buka puasa tu nak makan terus ke salat dulu. Ada setengah masjid dia makan terus. Tambah-tambah masjid di kampung jangan buat makan utama dulu. Dia tak boleh tak mari.
lapar tak. Jadi kita kena tengok uruf dia. Masyarakat di kampung ni dia kerja penat, dia nak makan terus, jadi makan lah. Lewatkan sikit solat maghrib tu 15 minit boleh lah. 15 minit cukup dah nak makan berapa pinggan. Kita makan, bukannya makan buffet hok bayar 100 rial. Jadi kita buat. Tengok keadaan. Ada setengah masjid boleh makan dulu tamar, minum air, solat maghrib kemudian makan. Tengok keadaan ni, dua-dua tu ada uruf yang tersendiri yang kita boleh huraikan. Baik, di antara keuzuran lagi, antara keuzuran yang lain adalah tidak tahan untuk melepas qada hajat, seperti air kecil, air besar ataupun ketut. Jadi kita ni nak buang air, orang qomat pergi buang air dulu, cepat-cepatlah, ambil wuduk balik mari solat. Sebab kalau dia pergi solat pun dia tak khusyuk tu, duduk main. Tambah-tambah kalau betul-betul nak rasa nak buang air lah, kalau boleh tahan sikit lain. Ni kita duduk marah imam, baca pun imam panjang. Biasa baca pendek je. Aku sakit perut ni, imam baca panjang pula dah. Dia imam pula dia marah dah. Jadi akhir solat dia tak khusyuk, dia duduk marah ke imam saja. Allahu akbar. Baiklah. Maka seharusnya seorang itu membebaskan dirinya daripada semua perkara ini. Ini berdasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sempurna solat pada tempat yang hampir dengan makanan. Mana kita lapar, makanan yang ada depan kita, kita tak makan lagi, duduk tengok saja. Dan ketika menahan untuk melepaskan dua perkara yang keji, iaitulah dua perkara air kecil dengan air besar. Kalau dalam kita asal dia senang. Tuan Syekh Abdul Qadir ni direct ya, nak kencing dengan berak, dia tulis gitu. Jadi penterjemah kita ni guna bahasa berlapis sikit, air kecil air besar. Jadi maknanya kalau kita rasa nak buang air, pergi buang dulu. Sebab semua ini akan menghilangkan khusyuk. Sebab larangan ni kerana menghilangkan khusyuk, jadi jangan kita buat. Di antara keuzuran juga, begitu juga dengan mulut berbau, disebabkan makan petai ataupun jering. Makan petai pergi masjid bau busuk, apalagi makan hok busuk-busuk sama kita, makan bawang betah contohnya, ataupun seumpama kedua-duanya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, man akala basalan aw thawman aw kurasan fala yaqrabanna al-masajid fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Hadis daripada Jabir, sesiapa yang makan sayur-sayuran ini, mana sayuran yang berbau, ada kan dalam sayuran yang kita buat tu, macam apa ni, tom yam ke apa benda yang kita buat sayur yang bau tu. Bau ni kalau solat tarawih, nyanyi saya. Sekali dia sedawa kita pun bengah kepala. Ya. Kalau solat lain 2 rakaat 3 rakaat sudah, ni tarawih ni panjang, tukar tempat kita. Sebab itulah solat zaman Covid senang, orang pakai mask, pakai topeng, pakai pelitup muka tak bau sikit dah. Tamu juga dengan makan durian, tulis itu. Kalau nak makan durian, makan lepas solat, jangan makan belum solat. Nanya ke orang masjid. Waktu zaman Nabi itu dia kata apa? Sesiapa yang makan bawang merah, bawang putih ataupun daun bawang, maka jangan menghampiri masjid, kerana malaikat akan berasa terganggu dengan apa yang terganggu oleh manusia. Malaikat berasa busuk juga. Hadis ni sahih. Jadi habis saya dah makan, tak lagi masjid lah, boleh pergi gosok gigi, bersugi, bersiwak supaya tak bau. Jadi ada juga ulama semasa dia tambah, termasuk juga isap rokok. Orang isap rokok atas motosikal, sampai di masjid dia tak gosok gigi, tak apa, bau dia berat juga bagi orang yang tak merokok. Tapi sama-sama geng dia seronok baru. Jadi kita kata ini antara bau-bau, maka kita kena, termasuk dia juga bau badan, bau ketiak busuk ke, bau apa ke. Jadi kita kena mandi, bersihkan dulu, barulah kita pergi masjid. Itu di antara keuzuran-keuzuran yang boleh pergi masjid, dan alhamdulillah kita ada cara untuk menghilangkannya. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan ambil alasan ini untuk tidak pergi masjid. Habis macam mana nak pergi masjid? Jangan makanlah belum solat, makan lepas solat boleh je. Biasanya kalau durian kan, kita buatlah lepas zuhur makan, lepas pada makan durian tu makan benda lain pula, insya-Allah asar tu hilang dah bau. Ni 10 minit lagi nak setengah jam lagi nak solat, pergi makan benda-benda yang berbau, jadi baulah dia. Jadi tamaklah kita bab solat jemaah, adab-adab dia dan juga keuzuran dia.
dan juga perkara yang tidak elok kita buat dalam solat jemaah. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung dalam sidi akan datang syarat mengikut imam dan ada-adanya. Bila kita nak solat jemaah, kita kena ikut imam. Bila nak ikut imam, apakah syarat, apakah adanya. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam sidi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.